Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau Jamaiyah Pekan Kecil, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkannya lagi sekali kita berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan ilmu yang kita perlukan untuk kehidupan selepas kehidupan ini. Kerana kita dalam dunia ini bukannya selama-lamanya. Tak lama lagi kita akan dijemput oleh Allah kembali ke hadiratnya. Di sana besok kita kena cukup bekalan. Kerana perjalanan kita jauh, tak balik-balik kemari lagi. Allah pun perintahkan, Allah pun pesan kepada kita. Apa kata Allah? Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Maka carilah olehmu akan bekalan-bekalan nak kita bawa balik supaya cukup sana, supaya senang kita dalam kehidupan di sana. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kita bawa ialah sifat taqwa. Takwa itu artinya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Bila takwa baru ada jaminan. Di dunia pun dijamin selamat, dijamin elok, dijamin bahagia. Di akhirat pun dijamin juga. Kalau takwa. Ya? Jadi, kena buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Allah dah datangkan 5 hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Wajib artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Yang wajib mesti buat, jangan tinggalkan. Haram artinya dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala.
kedudukannya mesti ditinggalkan. Sunat artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Yang sunat tu elok. Jangan juri bibi orang dengan sunat tu, alah sunat kan wajib ni. Elok buat. Yang keempat makruh. Makruh artinya dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan, jangan buat. Yang kelima namanya harus. Harus itu artinya dibuat atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Kedudukannya tepuk dada tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. 5 hukum ini tuan-tuan dan puan-puan meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam hidup ni tak lepas daripada 5 hukum. Ya, berkeluarga ada 5 hukum, nikah kahwin ada 5 hukum, ekonomi ada 5 hukum, semayang ada 5 hukum, puasa ada 5 hukum, bermasyarakat ada 5 hukum, berkebun ada 5 hukum, berikan ada 5 hukum. Apa saja mesti ada 5 hukum tu. Dia berjalan setiap ketika, setiap detik, setiap genap kehidupan ni tak lepas daripada 5 hukum. Sama ada wajib atau haram atau sunat atau makruh atau harus, dia mesti ada. Jadi kita kena bertindak sewajarnya supaya menjadi orang yang bertakwa. Bila bertakwa, barulah dapat keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Kerana tak itu pun kita bukannya kekal dalam dunia ni. Nah, tak lama lagi kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, kata Allah. Kemudian kamu itu semua akan menjadi mayat-mayat belaka. Semua akan mati. Siapa tak mati angkat tangan? Saya tengok mana kopok orang ni. Nanang ke kampung. Ni TikTok ni tau. Mana orang tak mati? Semua mati. Raja mati, rakyat mati, pemimpin mati, pengikut mati, orang besar mati, orang kecil mati, orang ada pangkat mati, orang tak ada pangkat pun mati, lelaki mati, perempuan mati, alim mati, jahil pun mati, orang taat pun mati, orang derhaka pun mati. Dah mati esok, selamat ke tak? Cukup ke tidak bekalan kita? Itu yang nak kita fikir ya. Dia antara yang perlu ada pada kita ialah ilmu tauhid. Itu dah kita bicara dulu. Lama sebelum kita baca kitab ni, apa? Awal-awal kitab ni. Cerita tentang ilmu tauhid. Mengenal Allah. Sifat Allah yang asal tu. Ya. Soal lupa bukan salah saya. Saya suruh lupa. Awal kitab ini kita baca dah. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis sampai dia kaunuhu mutakalliman. Ada dalam kitab ni. Nah, siapa dah lupa, rujuk balik, cek balik. Kerana soalan yang pertama yang akan ditanya kepada kita ialah tentang akidah. Masuk aja kita dalam kubur, 3 langkah mereka balik dari kubur kita, sudah datang 2 orang malaikat. Seorang namanya Munkar, seorang namanya Nakir. Soalan yang pertama tentang akidah lah. Siapa Tuhan kamu? Kalau tak kenal macam mana nak jawab? Betul tanya lagi bab akidah juga. Siapa Nabi kamu? Kalau tak mana ikut Nabi macam mana nak jawab? Betik aja dengan sunnah Nabi. Yang ketiga, apa agama kamu? Kalau tak ikut cara Islam macam mana nak jawab? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Baru boleh jawab. Yang keempat, apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu. Apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu boleh jawab. Imam saya Ustaz Fauzi. Imam saya Nek. Imam saya Tuan Haji Syarani. Itu siapa? Ini apa? Al-Quran. Al-Quranu imami. Ya? Kalau kita hidup tak nak baca Quran, tak kerti baca Quran, alif besar tanjung pun tak kenal, macam mana jawab? Yang kelima ditanya, di mana kiblat kamu? Kalau semayang pun tak pernah, macam mana nak jawab? Kiblat saya di Kaabah dan sebagainya. Dan yang keenam, 6 soalan je bukan banyak. Siapa saudara-saudara kamu? Kalau saya nak bergaduh saja, dengan jiran bergaduh, orang sekampung bergaduh, adik-beradik bergaduh, dengan mak bapak bergaduh, macam mana nak jawab? Bukan besar masalah pun, bergaduh pasal satu pokok di sempadan. Pokok apa? Pokok apa? Nek, pokok apa? Perkoyan. Pokok kembang, pandai.
Gaduh pasal tukang rembang. Ya. Itu soal akidah dulu. Dah cerita tentang akidah, baru cerita tentang ibadah. Ibadah yang pertama yang akan diperiksa ialah sembahyang. Cukup ke tak cukup? Udah cukup, betul ke tak betul? Udah cukup, dah betul, ikhlas ke tak ikhlas? Itu dicek. Lepas sembahyang baru dicek rukun-rukun iman yang lain, rukun-rukun Islam yang lain. Baru dicek puasa, baru dicek haji, baru dicek zakat dan sebagainya. Apa semua akan dicek. Allah dah khabar, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Semua akan diambil kira. Akan ditanya oleh Allah Taala nanti. Berapa biji rumah kamu ada, homestay ada berapa, rumah sewa ada berapa, rumah sendiri ada berapa, cuba rumah, kereta ada berapa. Jangan ada duit beli keretanya. Apa gunakan kereta itu? Semua apa saja yang kita miliki akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat besok. Ya. Bila tanya boleh jawab semua. Apa kata malaikat? Akidah dah jawab, fiqh dah jawab, tasawuf dah jawab, betul belakang. Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang apa? Ustaz, seorang apa? Ngantin salah. Seorang mempelai. Ngantin tak betul, mempelai. Ya. Tahu mempelai? Malam pertama kita kahwin, itu mempelai lah tu. Tak ingat ke ni? Dia dah jadi mempelai, belum lagi nak jadi lagi insya-Allah. Insya-Allah jadi mempelai, orang jadi mempelai ni lene ke tak lene tidur. Pandai ya. Kalau lene tidur bingung jawabnya. Okey. Itu mukadimah ya. Untuk malam ni yang kita nak belajar ialah tadi tauhid, yang kedua fiqh. Fiqh kena belajar sembahyang, sudah kita belajar bab sembahyang. Puasa dah belajar. Cuma yang kita tak belajar bab haji, bab umrah tak belajar lagi. Ya, itu kena cari kitab lain ya. Jadi fiqh dah hampir semua. Kemudian tasawuf, ini sedang kita mengaji tasawuf ni ya. Tasawuf ni apa? Soal hati. Soal sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Dalam tasawuf ni ada 3 proses. Yang pertama dipanggil takhalli. Yang kedua dipanggil takhalli. Yang ketiga Allah anugerahkan tajalli. Takhalli, tajalli. Takhalli artinya buang sifat-sifat mazmumah. Sudah kita buang dah semua dah. Kita dah belajar macam mana. Jangan ada gila makan. Jangan ada loba bercakap. Jangan ada gila dunia. Jangan ada hasad dengki dan sebagainya. Itu sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang keji. Sudah kita baca dah ni. Kemudian kita masuk bab yang kedua. Dia panggil apa? Termasuk riak, ujub, takabur dan sebagainya. Itu apa? Sifat mazmumah. Kena buang. Lepas ini namanya tahalli. Memasukkan dalam diri kita itu sifat-sifat yang terpuji. Bermula dengan taubat. Kita baca tentang taubat dulu. Malam ni kita ambil yang kedua, iaitu khauf. Dan sebagainya. Macam-macam. Ya. Taubat, khauf, syukur, redha, sabar dan sebagainya. Itu namanya tahalli. Memasukkan sifat-sifat yang terpuji. Bila ada takhalli dan tahalli, baru Allah datangkan tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli itu terasa. Terasa keagungan Allah. Terasa kesempurnaan Allah. Terasa Allah itu maha mendengar. Terasa Allah itu maha melihat. Terasa Allah itu maha mengetahui. Kalau kita betul-betul terasa betul-betul nampak, kita tahu Allah nampak aja. Berani kena ambil minum ekor. Berani kena minum arak. Berani kena berzina. Ya. Kalau kita betul-betul terasa, selamat kita insya-Allah. Kalau ada tajalli. Terasa Allah tu maha mendengar. Berani kena ngumpat orang. Berani kena mencarut. Tak berani kita. Karena Allah sentiasa mendengar. Dan Allah sentiasa mengetahui. Kalau kita sedar Allah tu mengetahui tu, sekarang nak buat maksiat, niat nak buat maksiat pun tak berani. Jika tak, niat nak buat maksiat pun tak berani. Baik, untuk malam ni kita sambung.
Fasal yang kedua pada menyatakan khauf. Khauf tu artinya takutkan Allah Ta'ala. Kalau ada terasa takut tu, tak berani melakukan maksiat. Nak ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Kenapa nak takut? Takut dengan Allah tu macam takut dengan rima ke tuan-tuan? Takutkan rima jauh dari rima, ya ke dah? Takutkan Allah dengan lagi takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi sebut nama Allah. Jangan lupakan Allah. Itu tanda orang takut dengan Allah. Lagi takut, lagi hampir. Lagi takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi rapat dengan Allah Ta'ala. Itu artinya khauf. Selalu sebut nama Allah. Itu tanda orang takut itu. Kenapa nak takut? Kerana Allah itu menyediakan azab yang amat dahsyat di akhirat besok. Di dalam neraka. Tak lalu kita nanggungnya. Azab yang Allah sediakan bukan saja di neraka, di dunia pun Allah bagi lagi. Kemudian dalam kubur dia bagi lagi. Di neraka lagi dahsyat. Kita nak itu. Itu yang kita nak ada rasa khauf tu. Nak ada rasa takut. Itu belum baca lagi, pun nak baca ni. Adapun khauf, yakni takut akan Allah Ta'ala, maka iaitu menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut itu 4 kelebihan. Siapa yang takut dengan Allah Ta'ala ada 4 kelebihannya, 4 keutamaannya, 4 fadilatnya. Kalau betul kan takut dengan Allah. Yang pertama dapat petunjuk. Petunjuk, Allah bagi petunjuk. Kalau Allah bagi petunjuk, petunjuk tu mesti baik punya. Kalau setan bagi petunjuk, macam mana petunjuk tu? Mesti maksiat. Itu setan bagi petunjuk. Dua-dua boleh bagi petunjuk. Tergantung pada kita. Kita nak terima, nak amalkan petunjuk Allah ke atau petunjuk setan. Ya. Allah rakabul Quran. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya ditunjuk kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Pulang pada kamu. Nak syukur ni jalannya, beriman dan beramal soleh. Nak kufur ni jalannya, kufur dan maksiat. Jadi yang boleh bagi petunjuk tu boleh dari Allah, boleh dari setan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberi dia petunjuk ke arah kemaksiatan dan juga ke arah ketakwaan. Nak yang mana? Nak yang maksiat ke nak yang takwa? Jadi kalau nak takwa, kena takut dengan Allah Ta'ala. Dapat petunjuk ya. Yang pertama petunjuk. Yang kedua rahmat. Tak kata nak rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak kata nak rahmat Allah. Nak buat apa? Air boleh minum. Doyan boleh makan. Nasi lemak boleh makan. Rahmat nak buat apa? Kalau diam lah, tak jawab. Nak buat apa rahmat? Nak melayakkan diri masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau boleh masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala saya ngajar ni. Bukan dengan pahala tuan-tuan belajar malam ni. Bukan dengan pahala kita semayang tadi. Bukan dengan pahala apa saja kebaikan yang kita buat. Itu tak layak lagi. Tak layak lagi mendapat syurga Allah. Dalam kitab lain ada cerita seorang 300 tahun beribadat kepada Allah. Pahala aja, tak ada dosa langsung. Bila ditimbang pahala aja lah. Lalu Allah khabar pada malaikat, wahai malaikat, pimpin hamba aku ni. 300 tahun tau, bukan kejap. 300 tahun ibadat je kerjanya. Kau kita ada 300 tahun. Umur sampai 300 tahun. Yang bercakap ni paling tua ni. Pun baru 81 tahun. Ini 300 tahun. Pahala aja. Lalu Allah perintahkan malaikat, pimpin hamba aku ini, masukkan dia dalam syurga kerana rahmat aku. Dengan rahmat aku. Masa itu dia sombong. Lepas tu action. Lepas tu, ya Allah. Tak sia masuk syurga dengan rahmat kamu. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku. Kata Allah apa? Baik, cek. Layak ke tak layak ibadah kamu tu memasukkan kamu dalam syurga. Lalu ditimbang. Pahala dia selama 300 tahun ditimbang dengan nikmat yang Allah bagi pada dia selama 300 tahun tadi. Mana berat? Berat nikmat ke berat pahalanya? Bukan semua nikmat dia ambil. Sebelah biji mata aja ni. Berapa? Sebelah biji mata. Dibanding dengan
pahala ibadah selama 300 tahun. Timbang, tengok mana lebih berat? Berat lagi sebelah biji mata. Jadi maknanya ibadah dia selama 300 tahun tak melayakkan dia masuk dalam syurga. Faham kena cerita ni? Dia tak layak masuk syurga walaupun 300 tahun beribadat. Tak ada dosa langsung. Panjang cerita ni, saya tak ada huraikan secara detail benar. Jadi, oleh kerana tak layak masuk syurga, apa kata? Kamu tengok. Ibadah kamu selama 300 tahun tak melayakkan kamu masuk dalam syurga aku. Kalau tak boleh masuk syurga, kamu masuk pergi mana? Pergi neraka tu. Wahai malaikat, hayakit hamba ini masuk ke dalam neraka kerana dia tak nak masuk syurga dengan rahmat aku. Malaikat bukan kerti nak derhaka dengan Allah. Dia buat je apa yang diperintah oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah kepada mereka. Ditarik je lah. Masa itulah baru dia menjerit. Ya Allah, janganlah masukkan aku dalam neraka, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa aku, ya Allah. Masukkanlah aku dalam syurga dengan rahmat kamu. Allah sifatnya apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Lalu dia pun masuk syurga. Tapi bukan dengan pahala. Masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat yang Allah bagi. Itu cerita rahmat. Jadi orang yang takut dengan Allah tu dapat rahmat. Yang kedua, seperti firman Allah, hudam wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Hudam wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat itu sabit untuk tetap. Bukan sabit tu pisau bengkok motong rumput tu, itu sabit juga. Tapi bukan sabit itu. Ini sabit untuk tetap. Mesti betul. Sabit bagi mereka yang takut akan Allah Ta'ala. Siapa takut dengan Allah Ta'ala, dia dapat apa? Dapat rahmat dan juga petunjuk. Petunjuk dan rahmat. Yang ketiga dapat ilmu. 4 tadi Orang yang takut dengan Allah tu mula-mula dapat petunjuk, dapat hidayah. Yang kedua dapat rahmat. Yang ketiga dapat ilmu. Tak nak ilmu? Yang kita ngaji sekejap ni. Kenapa? Nak dapat ilmu tu. Dapat ilmu. Apa untungnya dapat ilmu? Dia jadi ulama. Orang-orang yang banyak ilmu tu dipanggil ulama. Ulama tu ramai, bukan seorang. Kalau seorang panggil alim. Kalau kami bukan ulama. Tapi orang Melayu, seorang panggil ulama. Ya tak? Ustaz Fauzi tu ulama. Padahal dia bukan ulama, bukan ramai, seorang je. Patutnya apa? Ustaz Fauzi tu alim. Boleh, betul. Orang yang banyak ilmu tu panggil alim kalau seorang. Kalau banyak baru ulama. Macam mana dalilnya? Allah kata dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya apa? Surah Fatir ayat 28. Artinya hanya sesungguhnya orang yang takut akan Allah itu iaitu daripada hamba-hamba yang ulama. Yang takut dengan Allah tu pun jadi ulama. Kerana dia takut dengan Allah, dia tahu Allah Maha berkuasa, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Dan Allah sediakan azab bagi mereka-mereka yang derhaka. Itu yang takut tu. Itu jadi ulama belaka tu. Kalau tak takut dengan Allah, dia bukan ulama. Walaupun dia ilmu banyak, tapi dia tak layak panggil ulama. Ulama tu mesti takut dengan Allah Ta'ala. Kalau dia ulama, dia tak ada semayang seorang-seorang rumah. Mesti semayang berjemaah. Tak ada asal dengki, tak ada perampoi, tak ada nak metor kerjanya kalau dia betul-betul ulama Dia mesti takut dengan Allah Ta'ala. Ini. Yang keempat, keredaan. Allah redha dengan dia. Apa itu redha? Apa itu redha? Allah suka dengan dia. Apa dia hendak Allah bagi, itu namanya redha. Kalau berat pahalanya, dapat keredaan Allah. Tak pernah dengar ke ayat yang saya nak baca ni. Fa amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fa huwa fi ijatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Tak kata nak? One more time. Tak kata nak? Bila Allah redha, apa dapat? Nak syurga Allah redha. Dapat tak syurga? Dapat Allah redha.
Nak makanan syurga, Allah redha. Dapat dah makan di syurga? Nak kenderaan syurga, Allah redha. Nak pakaian syurga, Allah redha. Nak bidadari syurga, Allah redha ke tak? Redha. Apa saja dia nak, Allah redha. Nak ke tak nak? Jadi nakkan keredaan Allah. Itu yang kena takut dengan Allah dulu. Bila takut dengan Allah, Allah bagi keredaan, ya. Allah redha dia. Apa dalilnya? Ini ayat Quran tadi. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Tahu nang ayat ni? Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah. Sudah ngaku balik. Mana surah Al-Bayyinah ni? You know? Tapi kalau saya kata surah Lam Yakunin, tahu tak? Tahu lah ke, ya? Artinya apa? Redha Allah, redha Allah Ta'ala daripada mereka itu. Dan mereka itu daripada Allah. Daripada Allah Ta'ala. Redha juga mereka itu kepada Allah Ta'ala. Dan redha mereka itu kepada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu bagi orang yang takutkan Tuhannya. Daripada orang yang takut. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Siapa ada perasaan takut dengan Allah Ta'ala, Allah redha dengan dia, dia pun redha dengan Allah Ta'ala. Itu dah 4 fadilat. Ya, 4 fadilatnya. Bagi orang tak ada kitab, yang pertama apa? Udah lupa, penat ngajar ni. Boleh ada apa? Yang ada kitab, tengok kitab. Yang tak tengok. Yang dengar macam tu. Yang pertama dapat apa? Dapat hidayah. Dengar tu, hafal ni. Yang kedua dapat rahmat. Yang ketiga dapat ilmu. Yang keempat dapat redha Allah Ta'ala. One more time. Yang pertama dapat hidayah, petunjuk. Ingat tu. Yang pertama. Yang kedua dapat rahmat. Belum ilmu lagi. Baru kejap dah lupa. Belum balik koma lagi. Ya. Yang kedua dapat rahmat. Yang ketiga baru dapat ilmu. Yang keempat baru dapat redha Allah Ta'ala. Okey. Bagi dapat betul-betul. Yang pertama dapat apa? Hidayah. Orang ada kitab jangan jawab. Orang tak ada kitab jawab. Ni jawab. Yang pertama dapat apa? Hidayah. Yang kedua dapat apa ni? Rahmat. Yang ketiga dapat apa? Ilmu. Yang keempat redha Allah Ta'ala. Itu dia. 4 fadilat. Yang mana tak ada? Cakap apa? Yang mana tanda? Semua dah. Ya, kalau tak semua, kena ada rasa takut kepada Allah. Takut tu bukan cakap aja, kena buat dalam bentuk pelaksanaan. Mesti ada rasa tu takut-takut kepada Allah Ta'ala tu. Tak berani melakukan perkara yang Allah murka. Tak berani meninggalkan perkara yang Allah suruh. Itu tanda takut kepada Allah tu. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu tanda takut kepada Allah Ta'ala tu, ya. Dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan dia itu dengan syurga. Orang yang takut dia dapat syurga tadi. Ayat yang akhir tadi, ya. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Dapat Allah janjikan apa? Mereka itu redha dengannya, redha Allah dengan mereka dan mereka pun redha dengannya, dan itulah untuk bagi mereka-mereka yang apa? Yang dijanjikan syurga. Ayat ni ada lepas ni. Ini ada ayat ni. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sekali lagi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Cakap Melayu apa? Ada pun orang yang takut. Ini fadilat takut kepada Allah Ta'ala. Ada pun seorang orang yang takut akan makam Tuhannya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Rabbih itu makam Tuhannya. Ya. Maqama rabbih. Dia takutkan makam Tuhannya. Dia tahu Tuhan tu maha berkuasa. Tahu Allah tu maha menguasai di atas setiap satu yang lain. Dia tahu Allah tu maha melihat. Dia tahu Allah tu maha mendengar. Dia tahu tu Allah maha mengetahui. Itu dia makam Allah tu, dia takut. Ya.
Tak berani dia melanggar perintah Allah. Okay. Wa nahan nafs, menahan dirinya. Ya. Wa nahan nafsa anil hawa, dia menahan dirinya daripada mengikuti hawa nafsu. Nafsu tu dia ngajak kita apa tuan-tuan? Nafsu tu kerjanya ngajak apa? Ngajak membuat kejahatan. Mana ada nafsu ngajak kebaikan? Allah rakabul dalam Quran, innan nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya nafsul amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu nafsu lah tu. Mari kita minum arak, siapa ngajak tu? Nafsu lah. Mari kita berjoget, siapa ngajak tu? Nafsu lah. Mari kita berzina, siapa ngajak tu? Nafsu lah. Dia selalu mengajak kepada kejahatan, tak pernah dia ngajak kebaikan. Kalau dia ajak kebaikan, ada kelingking berkait lepas itu. Kamu semayang elok-elok katanya. Kamu semayang elok-elok katanya. Nanti you tengok dia orang. Udah, dia tengok dia orang. Nampak? Faham ni? You tengok dia orang. Kalau kamu semayang laju-laju, nampak dia orang kamu semayang laju-laju. You tengok dia orang. Orang kata kamu khusyuk. Udah ada kait begitu, ya tak? Padahal mulai suruh semayang. Betul kan? Supaya nunjuk dia orang. Bila nunjuk orang jadi apa? Jadi riak. Jadi ujub. Sedekah kamu elok ni. Bagi pada surau ni. Banyak ke sedekah? Bawa. Dia pun sedekah banyak-banyak. Itu panggil TV. Angkat gambarnya. Masuk dalam TV. Masuk dalam betul, masuk dalam khabar. Masuk dalam khabar apa? Tamil Nation. Jadi udah apa? Dalam kebaikan tu ada saja arahan ke arah kejahatan. Itu kerja nafsu. Nafsu ni jangan diikutkan. Kerana dia sentiasa mengajak kepada kejahatan. Tak pernah nafsu tu mengajak kepada kebaikan, ya. Jadi siapa dapat melawan nafsu dia? Wa nahan nafsa anil hawa. Artinya dia menahan dirinya daripada ikut hawa nafsu. Apa dapat? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Baginya ialah syurga yang dikembalikan kepadanya. Syurga ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? 8. Jangan tengok nota. Yang pertama namanya apa? Dah. Tak tengok nota dah tak tahu. Yang pertama namanya apa? Firdaus. Sebut. Firdaus. Yang kedua namanya apa? Jannatun Adnin. Adnin. Yang ketiga namanya apa? Ma'wa. Sebab betul tu. Sebab macam orang Kedah. Jannatul Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa apa? Ma'wa apa, Mat? Girlfriend. Ni Ma'wa. Macam orang Kedah. Macam orang Perpinang. Macam orang Makan Serai. Macam orang Taiping. Itu Ma'wa, ya. Tak pernah dengar kayak ni. Setiap minggu baca dia Ustaz Fauzi. Ammalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Tak pernah dengar? Setiap minggu baca hari Jumaat. Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Nama syurga Jannatul Ma'wa yang diturunkan kepada mereka di atas segala ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ammalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Baca biar betul-betul. Yang dengung didengungkan, jangan ditinggalkan dengung tu. Wajib dengung. Wajibul gunnah. Wajib nak dengung. Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ramai ada orang langgar je tak ikut, ada. Bukan Ustaz Fauzi ni, ya. Ya Ustaz. Mesti betul bacanya. Tapi kadang-kadang kita main langgar je. Ammal lazina amanu. Tak ada dengung. Patutnya dengung. Ammal lazina amanu wa amilus solihati falahum jannat. Dengung. Jan tu dengung, ya. Wajibul gunnah. Wajib dengung. Falahum jannatul ma'wa nuzulam itu nuzulam bima itu apa? Iqlab bima kanu ya'malun. Ya, kena baca betul-betul. Quran kena baca betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Bukan boleh langgar je. Ya. Selawat jangan apa?
Boleh yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, tak apa, harus. Tak berdosa. Tapi Quran mesti baca betul-betul. Ya? Fatihah kena baca betul-betul. Ayat akhir kena baca betul-betul. Kerana dia rukun. Ya? Mana rukun kena baca betul-betul. Jangan salah baca. Selawat kena baca betul-betul. Ayat akhir kena baca betul-betul. Selawat kena baca betul-betul. Lagi apa? Salam kena baca betul-betul. Takbiratul ihram kena baca betul-betul. 5 rukun qauli itu kena baca betul-betul. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Ingat Allahu akbar. Itu bukan qalqalah. Allahu jangan Ada yang Allahu akbar. Mana? Saya bukan nak ngajar tajwid ni. Maka Ustaz Fauziah dia yang ngajar tajwid. Tapi kena baca betul-betul. Rukun qauli itu. Baca Quran. Selawat tak apa. Marhaban tak apa. Marhaban, itu lagi teruk. Marhaban ada ikut tajwid ke Ustaz? Mana ada ikut tajwid? Panjang pendek dan pendek panjangnya. Wabannya lagi teruk. Ya Allah, kalau wabannya. Tak ada belajar wabannya kat sini ni. Lagi teruk. Minallah no rejo leko beru. Apa benda no rejo leko beru tu? Sebenarnya apa? Narju kubro. Kalau dalam janji tu, narju kubro seperti harapan kami yang amat besar. Ini dah dapat orang obat. No rejo leko beru ya. Selawat pun betul ke? Yang panjang ni pendek, kena pendek panjang. Tak apa, tak ada berdosa. Obatnya pun tak ada berdosa. Marhaban tak ada berdosa. Tapi Quran no way, mesti ikut hukumnya ya. Mesti ikut hukumnya. Tak boleh lari. Baik. Ini tadi ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan makam Tuhannya dan menegakkan ia akan dirinya ikut hawa nafsu, menegakkan nafsu itu daripada yang disukainya. Nafsu tu memang ajak kejahatan je. Benda jahat ni semua suka. Benda buat jahat ni seronok ke dah, tuan-tuan? Seronok dia yang jahat ni. Berzina seronok ke dah? Apa tak seronoknya? Nari seronok dah? Seronok. Minum arak seronok dah? Seronok. Mencuri seronok dah? Rasuah seronok dah? Siapa nyuruh tu? Nafsu ngajak ya. Dan dirinya daripada mengikut hawa nafsu yang disukainya, maka bahawasanya syurga itu diberi syurga. Kalau dapat lawan nafsu akan dapat syurga, iaitu tempat kediamannya. Kita baru cerita Jannatul Ma'wa, dah bunyi dah. Sikit lagi. Yang keempat nama syurga apa? Yang keempat nama syurga apa? Darussalam. Semua lelo. Saya bagi sebentar lalu dulu. Lepas ini nak tanya, siapa tak dapat siap. Yang pertama Firdaus. Yang kedua apa? Adnin. Yang ketiga Ma'wa. Yang keempat Darussalam. Yang kelima Jannatul Na'im. Yang keenam Jannatul Khuld. Yang ketujuh Jannatul Jalal. Yang ke-8 Jannatul Qaror. Okey, nak tanya. Yang pertama Firdaus. Yang kedua udah lupa. Satu je ingat, betul? Jannatul Adnin. Yang ketiga Ma'wa. Bagus. Yang keempat udah lupa. Tadi tu imam pimpin kita ni. Ni pimpin kita ni. Apa dah? Darussalam. Allahumma antas salam. Ada tak sebut tadi? Wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa qayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu Darussalam. Yang keempat, yang kelima Jannatun Na'im. Yang penuh dengan nikmat. Yang tujuh, yang keenam Jannatul Khuld, kekal. Jannatul Khuld, khuldi kekal ya. Semua kekal, mudanya kekal, kekuatannya kekal, kekuasaannya kekal, keseronokannya kekal. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Jalal, agung. Semua agung, nombor satu aja. Dan yang ke-8 Jannatul Qaror. Tenang aja, tak ada risau, tak ada bimbang.
Tak ada takut dan sebagainya. Itu 8 syurga. Bagi mereka yang melawan hawa nafsu, yang tak ikut hawa nafsu ya. Adapun orang yang takut akan makam Tuhannya dan mencegahkan ia akan dirinya daripada nafsunya, daripada yang disukainya, maka bahawasanya syurga itu tempat kediamannya. Dapat syurga. Last sekali, dapat apa? Dapat apa? Firman Allah Ta'ala apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. 2 syurga. Dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu dapat 2 syurga. Yang takut dapat 2. Semua syurga ada 8. Dia dapat 2. Jadilah dapat 2 pun. Kalau tak dapat langsung, kalau tak dapat syurga dapat apa? Okey, siapa nak angkat tangan? Kita tanda tu. Kita nak syurga. Ya. Alright. Akan datang. Kita akan baca tentang zuhud. Itu bulan 2 lah ya zuhud ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang? Kalau betul bangkangan tu ada dalil-dalilnya, saya terima lah. Tak ada nak bangkang? Okey, tak ada nak bangkang tak apa. Ada nak tanya? Bangkang lain, tanya lain. Tak ada juga? Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Pandai belaka. Hari ini berapa bulan? 13 ya, 13. Alright, dah nak habis dah kitab macam ni. Habis kitab ni, tamatlah kontrak saya dengan tuan-tuan. Baik, sekian dulu. Tak ada masalah lagi ya? Kalau tak ada, sekian dulu. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan malam ini. Ada manfaat agak-agaknya? Nunggu ni. Alhamdulillah. Ada manfaat. Ya? Itu ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang lagi kita